السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan, akhwat muslimin, muslimah, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah petang ini kita menyambung ke halaman 149 masih memperkatakan tentang tauhid uluhiyah. Yang mana tauhid uluhiyah adalah tauhid ibadah yang menyembah hanya satu Tuhan yang wajib sembah, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalimah ini terdapat dalam pengikraran orang-orang yang bersyahadah, iaitu la ilaha illallah. Jadi tauhid uluhiyah adalah tauhid yang diambil kalimah ilah, yakni makluh. Al-ilah makluh. Makluh tempat bergantung. Yang tempat bergantungnya sekalian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid yang kita pelajari ini adalah dikatakan juga tauhid yang ikhlas, yakni hanya mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Arti ikhlas tidak disekutukan, hanya kerana dia. Jadi kalau tidak ikhlas kerananya banyak, kerana sipulan, kerana duit, kerana pangkat, kerana itu dan sebagainya, ini dikatakan syirik. Jadi lillahi ta'ala, beribadah hanya semata-mata kerana Allah. Dan memang kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk beribadah. Kalau kita bertanya kepada diri kita, kenapa saya dijadikan? Kenapa kita dijadikan? Kenapa manusia dijadikan? Begitu juga jin. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun atau liya'buduni. Tidak dijadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah aku sahaja. Yang ini tidak boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu setiap nabi dan setiap rasul, dari kalau Nabi Adam itu dikatakan nabi, ini khilaf, ada mengatakan bukan nabi, ada mengatakan nabi. Tapi kalau kita katakan nabi pun tidak salah, tidak ada hukum mengatakan bid'ah dan sebagainya. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, sejak rasul pertama sehingga rasul terakhir SAW, Allah mengatakan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah. Allah mengatakan kami tidak utus walaupun seorang nabi atau rasul kecuali wahyukan kepadanya supaya menyeru tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku, yakni mengajak kepada tauhid uluhiyah. Minggu lepas kuliah lalu kita katakan bahawa tauhid rububiyah kita kongsi sama ada dengan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Mereka percaya adanya tauhid rububiyah. Arti tauhid rububiyah mempercayai hanya satu Tuhan yang menjadikan segala-galanya. Ini dijelaskan di Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika kamu tanya siapa saja orang yang berakal di permukaan bumi ini, sebab istifham di sini adalah akil, mereka katakan Allah, menyebut Allah. Sebab disebut Allah kerana nama Tuhan yang sebenar Allah. Kita dah bincang tempoh hari, orang-orang Yahudi, Nasrani pun tak tahu apa nama Tuhannya. Orang-orang Majusi pun tak tahu apa nama Tuhannya. Tetapi kita kalau ditanya apakah nama Tuhan kita, kul huwallahu ahad, katakanlah bahawa Allah yang satu itu Tuhan kita. Jadi tauhid ini dikatakan juga selain tauhid uluhiyah, tauhid ikhlas. Sehingga kalau kita lihat di halaman 149,
Terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa, yakni siapa saja di antara kita mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, yakni masuk syurga, kerana Allah akan kita lihat di syurga. Allah akan kita lihat di syurga. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada hari itu, yakni hari pertemuan dengan Tuhan, wajah-wajah benar-benar melihat Tuhan, dan wajah-wajah yang berseri-seri, ya. Adapun orang-orang kafir, orang-orang masuk neraka tidak akan melihat wajah Allah, kerana paling nikmat di dalam syurga adalah melihat wajah Allah, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi untuk masuk syurga, menyelamatkan diri daripada neraka, ada dua syarat untuk beribadah. Kata Imam Syafi'i bila menafsirkan ayat ni, lihat tafsiran Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um atau kitab-kitab yang lain seperti dalam Syarah Muhazzam. Ayat ini, kata Imam Syafi'i, menunjukkan ibadah dua syaratnya. Pertama sekali, ikhlas. Ikhlas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ikhlas, tak cukup ikhlas, ittiba', ikut contoh. Kerana ayat ini mengatakan, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah mengerjakan amal soleh. Amal soleh adalah amal yang ada contoh. Amal soleh adalah amal yang contoh. Dan janganlah mempersekutukan seseorang dengan beribadah kepada Tuhannya. Yang ini jangan buat syirik. Yang ini ikhlas. Ya, syirik ini adalah permainan syaitan, seni permainan syaitan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bahawa ketua jin ni, ketua setan ni, atau ketua ifrit, namanya iblis, dia dah bersumpah la aghwiyannahum ajmain. Dia bersumpah di depan Allah Ta'ala, dia akan menyesatkan kita semua. Jadi kerja iblis dari dulu sampai sekarang tak ada kerja lain. Kerja syaitan yang jadi askar iblis tak ada kerja lain dari dulu sampai sekarang. Satu je kerjanya, menyesatkan manusia. Ada kerja lain? Tidak ada. Maka dia spesialis dalam kerja-kerja ni. Makanya seni permainan syaitan yang kita boleh jadi syirik banyak. Kuliah yang lalu kita memperkatakan tentang tatayur. Lihat tatayur. Sampai ustaz-ustaz kita pun boleh katakan hampir tak cerita tentang tatayur. Tentang tatayur, masalah paling besar. Penipuan iblis melalui tatayur itu ribuan pintu syirik. Jadi orang yang duduk dalam majlis seperti ini bertalaki, dia akan selamat. Jadi untuk mengetahui apakah itu syirik, belajar tauhid. Tauhid yang wajib kita ketahui tiga: uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Kerana tauhid ini terdapat dalam ayat yang kita baca satu hari, satu malam, 17 kali paling kurang, yakni dalam surah Al-Fatihah, dan terdapat dalam ayat-ayat yang lain. Jadi dalam ayat yang kita baca ini dalam surah Al-Kahfi ayat 110, jika kita semua ingin masuk syurga, pertama sekali disuruh mengamalkan amal-amal yang soleh. Ingat, amal yang soleh kata Imam Syafi'i, kalau kita ambil tafsirnya, yang tak ada bid'ah di dalamnya. Kerana kalau amal bercampur dengan bid'ah, itu Allah tolak. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan disahihkan juga oleh Albani, aballah ay yaqbala amala sahib bid'atin hatta yada'a bid'atahu aw bid'ataha. Allah enggan menerima amalan yang berbau dengan bid'ah sehingga bid'ah itu dibuang, ditinggalkan. Jadi bagaimana nak tinggalkan bid'ah kalau kita tak belajar? Dan orang-orang kita ni kebanyakannya paling suka buat bid'ah, betul kan? Sampai saya tanya, nak cari bid'ah di mana, ikhwan? Di kasino tak ada bid'ah, di panggung wayang tak ada bid'ah, di kelab malam tak ada bid'ah, di bar tak ada bid'ah. Di bid'ah di mana? Di masjid dan di surau. Iblis mainkan di situ. Dan kata Nabi Muhammad SAW juga dalam hadis yang sahih dari Ibn Mas'ud, al-bid'atu ahabba ila iblis min al-ma'asiyah. Al-ma'asiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu sangat dicintai oleh iblis berbanding maksiat. Kerana membuat maksiat, dia tahu itu maksiat, dia berharap akan bertobat. Tetapi pembuat bid'ah jangan diharapkan dia akan bertobat. Kerana mereka mengatakan bid'ah itu paling-paling bid'ah hasanah. Jadi ikhwan muslimin dan muslimah, kalau ingin menemui Allah SWT, masuk syurga, mudah-mudahan syurga yang tertinggi, pertama buat amal soleh. Ingat dia, amal soleh yang tak ada bid'ah di dalamnya. Yang kedua, janganlah mempersekutukan Allah
ya, mempersekutukan seseorang dalam beribadah kepada Allah. Dalam ibadah ni boleh menyekutukan Allah. Nabi buat contoh senang, solat. Tak apa, walaupun diulang-ulang hadis ni, ini tetap jadi panduan kita. Bagaimana orang syirik? Dia katakan syirik asghar, tetap syirik, dan syirik ini tetap dosa besar paling besar. Dia solat, kalau jumpa sahabat, boleh dia solatnya bagus, dah ada rapi. Jumpa sahabat, ataupun dia perasan sahabat datang, dia cantikkan lagi. Jadi salat pertama untuk Allah, yang kedua untuk sahabat ni. Jadi syirik. Satu contoh yang mudah. Ataupun satu orang beli kereta lah, misalnya. Ya, dia beli kereta bagus untuk transport, kemudahan. Tapi dia tahu kawan tu tak ada kereta macam dia, 2-3 kali satu hari jalan di depan rumah kawan tu, supaya kawan tu tengok dia beli kereta. Ini jadi syirik. Tengok simpelnya, mudahnya. Ia dikatakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi, talbisu iblis atau makruh syaitan. Talbisu iblis ni, kadang-kadang orang beribadah awal tak ada, pertengahan tak ada, penghujung dia ada. Betul kan? Macam ya, saya baru balik umrah. Sahabat ni 7 tahun ikut saya. Jadi sebelum pergi umrah, ini bukan mengumpat, tapi saya minta izin setelah dia bertobat, saya buat satu cerita dalam kuliah. Semasa pergi cantik, masa pertengahan balik, pertengahan cantik, masa balik, cuba lihat, talbisu iblis atau makruh syaitan. Kami daripada Amman berangkat malam, tapi kita tak pukul berapa sampai ke Bangkok, sebab kita transit ke Bangkok. Rupanya lambat, dia langgar matahari tau, tiba-tiba terang, makanya tingkap semua disuruh tutup. Kita dah letih, sebab kita daripada Palestin, kemudian dah letih sangat. Saya pun tertidur. Bila saya buka, matahari dah betul-betul tajam ke dalam. Jadi tutup semula. Oleh kerana kita belum sembahyang subuh, jadi kita sembahyang subuh lah. Okey. Masa di Bangkok dah agak petang sedikit. Jadi bila nak sembahyang, saya katakan sembahyang Zuhur dulu, jamak dengan Asar. Satu orang bangun, "Ustaz, kami belum sembahyang." Saya katakan, "Kenapa tak sembahyang?" Terus dia angkat suara, "Ustaz, sebagai saya punya guide, saya punya ketua, dia angkat suara, dia marah saya macam budak-budak. Lihat. Sedangkan melawan guru fasik, sebagaimana dijelaskan oleh a'immah kita. Saya katakan kepadanya, sebelum pergi kita dah ada taklimat dan kita ada kursus dah. Sembahyang di dalam kapal terbang sendiri-sendiri. Lagipun gelap. Berapa orang saya nak cari seorang-seorang? Bukan mikrofon di dalam kapal terbang tu saya boleh pegang. Tanya dengan apa? Itu kan Thai Airline. Kalau nak tanya pun tak faham. Dia orang kafir. Jadi dia boleh marah saya, angkat suara. Ini kan talbisu iblis. Sedangkan di dalam Al-Quran, masa kita nak pergi haji, wala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Bagaimana boleh kita pergi sampai kita sampai di rumah? Maka saya tak layan, saya tak mau jadi jidal. Sebab orang yang berjidal seperti ini boleh jadi fasik. Jangan dicampur baur ibadah kita dengan maksiat. Jadi saya buat tak tahu. Tapi sampai di airport Singapura, sebab kita daripada Singapura, saya kumpulkan semua. Setelah ambil semua korek punya bag, saya jelaskan. Saya dah beri maklumat, taklimat dan beri arahan. Semasa di kapal terbang, kita tak ada sembahyang berjamaah. Macam mana berjamaah tadi sana, anda di sini dan sebagainya. Sebab tiket tu kan ikut number. Jadi saya katakan kepadanya, tidak boleh mengangkat suara dengan guru. Dan saya bawa Quran dan bawa hadis-hadis, itu hukumnya fasik. Dalam Al-Quran, wala rafatha wala jidala wala fusuka fil hajj. 3 perkara tinggalkan, kalau tidak hajinya sia-sia. Kita nak haji yang mabrur. Lihat, pergi cantik, pergi Palestin, Mekah, Madinah cantik, balik syaitan talbis, syaitan makar dia. Ini penuh maksiat. Dia pergi, kita pergi 5,000 tahu pada Singapura sebab pergi Palestin, 5,000 Sing dollar. Kalau tak betul, haji kita sia-sia. Saya katakan haji kerana haji di dua, satu haji besar, satu haji kecil. Ni haji kecil. Jadi kita tinggalkan ni. Jadi syaitan boleh talbis kita, makar kita dalam apa perkara?
dan termasuk masalah akidah. Terutama masalah akidah. Kalau kita renung betul-betul, ramai orang kita akidahnya masih tunggang langgang. Syirik masih dibuat. Musim cuti tempoh hari banyak melakukan syirik. Pelamin satu juta. Rata-rata dah kahwin belum? Jangan main pelamin ya. Pelamin syirik di dalamnya. Kalau nak tanya nanti saya boleh jawab satu persatu. Dan banyak lagi. Malah majlis bertunangan saya tengok sendiri, bertunang pakai apa tau? Ini syirik. Pakai siri junjung. Biasanya kahwin, sekarang bertunang dah pakai siri junjung. Siri junjung ditaruh kat sudut. Budak lelaki-lelaki yang Minang ni kata bakal perempuan pertua, engkau tafakur dalam 5 minit. Tafakur menghadap siri junjung. Saya tak tahu daripada mana ada ni. Saya tengok dengan mata saya sendiri. Saya tengok, apa dia buat ni? Saya katakan kepada, saya menyampuk sedikit, saya katakan kepada bakal perempuan pertuanya, kenapa buat ni? Katanya ini adat datuk nenek kami untuk supaya jangan berlaku sesuatu. Saya katakan minta Allah, ud'uni astajib lakum. Ini perbuatan syirik. Dia cakap dia bukan sembah, dia tafakur saja, sama aja. Tapi majlis orang saya hanya katakan itu saja secara ringkas. Tengok mukadimah perkahwinan dah syirik. Nanti naik pelamin lagi syirik. Ya kan? Nanti dapat anak lagi syirik. Syirik apa bila dapat anak? Baca berjanji, di dalam berjanji penuh dengan syirik. Lepas tu apa lagi? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ikhwan, selamatkan diri anda. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri anda dan keluarga anda daripada api neraka. Saya bawa sejumlah Al-Quran dan hadis. Yang lain saya tak nak bercakap. Kalau ini tidak dipahami, mintalah kepada Allah SWT supaya dipahamkan. Jadi untuk menyelamatkan akidah kita, supaya kita masuk syurga, hanya orang yang tauhid masuk syurga, orang syirik tak masuk syurga. Pertama, jangan buat bid'ah. Kedua, jangan buat syirik. Kalau ditanya apa ayatnya, ni ayatnya dalam surah Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati ahada. Imam Syafi'i meringkaskan, mengatakan dengan ayat ini bermakna ibadah hanya ada 2 syarat. Syarat pertama ittiba'. Syarat kedua ikhlas. Ikhlas saja tak ittiba' sebagaimana orang sufi, dia ikhlas dan beribadah, tetapi tidak ittiba', tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara ini telah dijelaskan oleh Al-Hasan, yakni Hasan Al-Basri. Cuba lihat apa yang dikatakan oleh Hasan. Yaqulu Al-Hasan, la yasihhu al-qawlu illa bi'amal, wa la yasihhu al-qawlu wa 'amal illa binniyah, wa la yasihhu qawlun wa 'amalun wa niyyatun illa bisunnah. Berkata Al-Hasan, tidak sah, tidak diterima sesuatu perkataan kecuali disertakan dengan amal. Sebab Allah mengatakan kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah paling benci orang pandai bercakap tapi tak buat. Tidak sah perkataan dan amal kecuali disertakan dengan niat. Wajib niat, kerana innamal a'malu binniyat, sebagaimana hadis yang kita dah hafal semua. Dan tidak sah perkataan, amalan dan niat kecuali mengikut beritibak kepada sunnah. Hebat macam mana pun kalau tak ada sunnahnya, solat, sallu kama ra'aytumuni usalli, kata Rasulullah SAW dalam solat, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat solat. Ibadah-ibadah lain seluruhnya khudhu anni manasikakum, ambil daripada aku cara kamu mengerjakan manasik, yakni ibadah. Adapun ibadah mengikut pengertian syarak sebagaimana yang disepakati oleh jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, yang dipegang, ya, yang berpegang dengan manhaj salafus salih, ia dapat difahami melalui penjelasan Ibn Taimiyah rahimahullah, iaitu al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu sebagaimana didefinisikan oleh seorang alim besar, Imam Ibn Taimiyah, nama untuk setiap yang dicintai oleh Allah, apa saja dicintai oleh Allah, kemudian diridai. Bukan saja dicintai tapi diridai. Tapi untuk dicintai oleh Allah, amal ini, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Mudah saja.
nak mengetahui amal itu disendiri Allah SWT, baca ayat ni, fahami ayat ni. Katakan ya Muhammad, Qul in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai Allah dan Allah akan mencintai kamu setelah kamu mencintai Allah, fattabi'uni. Allah mengatakan, ikutlah aku, jadi ikut Nabi. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kamu. Bukan susah sangat. Tapi orang sekarang bukan ikut Nabi, tapi ikut orang ramai. Dalilnya orang ramai, hujahnya orang ramai. Ingat ya, ikut orang ramai bahaya. Sangat bahaya kalau tidak punya hujah, kalau tak berdasarkan Quran hadis. Banyak ayat-ayatnya. Kalau ditanya nanti banyak ayatnya, saya akan bacakan kepada antum. Jadi ibadah dhamma umum untuk setiap yang dicintai dan diridai oleh Allah. Sama ada yang berupa perkataan seperti baca Al-Quran, berzikir, mengucapkan kalimah la ilaha illallah, atau perbuatan yang lahir atau yang batin. Yang lahir atau yang batin. Ibadah menurut Muhammad bin Abdul Wahab bin Ali Al-Yamani Al-Wasibi, ada ujungnya lagi namanya, dibagikan kepada 4 bahagian. Pertama, ibadah i'tiqadiyah, yakni akidah, tauhid, iaitu adalah seorang muslim yang beriman, mempercayai i'tikad bahawa Allah Azza wa Jalla, pencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan mengurus semua hal, keperluan dan hal ehwal para hamba dan segala makhluknya. Ini terkandung dalam tauhid rububiyah. Dalam ibadah i'tiqadiyah, seseorang itu meyakini bahawa Allah yang berhak diibadahi. Ini dalam tauhid uluhiyah, yang tidak atau tiada sekutu baginya. Seperti memohon doa. Jadi dia mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala terus, tak payah perantaraan. Kalau nak perantaraan pun gunakan orang yang masih hidup, yang di depan kita, yang beragama Islam. Begitu juga dalam menyembelih, bernazar dan sebagainya. Sesungguhnya dia bersifat dengan sifat-sifat Al-Jalal. Ini tauhid asma wa sifat, sempurna, kebesaran, keagungan dan selainnya, yang berupa jenis-jenis sifat sempurna yang wajib diiktikadi. Dari 3 sini. Pertama tauhid rububiyah, kedua tauhid uluhiyah, dan ketiga tauhid asma wa sifat. Yang dikatakan ibadah i'tiqadiyah. Jadi ibadah batiniyah, yang di dalam hati ini, yang hanya Allah yang tahu, dan saya tidak tahu ibadah anda sekalian depan saya, cuma Allah yang tahu. Kalau ibadah yang kedua, fi'liyah, qauliyah, saya boleh tahu. Kalau bercakap salah saya betulkan. Kalau ibadah rukuk, sujud dan sebagainya salah, boleh saya betulkan. Tetapi kalau dalam akidah, saya tidak tahu. Kerana Allah mengatakan alimu ma fis sudur. Alimu, hanya dia yang tahu apa dalam hati anda sekalian. Alimul ghaibi wasyahadah, dia yang paling tahu tentang yang ghaib, termasuk yang dalam hati antum, dan yang syahadah, yang terang-terang. Jadi itu dinamakan i'tiqadiyah, ibadah i'tiqadiyah. Ini disusun oleh para ulama supaya mudah dipahami. Ini disiplin ilmu, supaya dikatakan apakah tauhid yang paling Allah Subhanahu wa taala utamakan ataupun ibadah. Apakah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala utamakan? Ibadah yang Allah Taala utamakan pertama adalah ibadah i'tiqadiyah. Yang pertama tu, betul, i'tiqadiyah, akidah, i'tikad pegangan ataupun kepercayaan. Yang kedua, lafziyah, yang dilafazkan, seperti mengucap la ilaha illallah, ataupun berdoa kepada Allah, ataupun berzikir. Jadi dikatakan ibadah lafziyah. Jadi setiap orang yang berzikir diberi pahala. Dan berzikir paling tinggi di sisi Allah Taala adalah berzikir dengan baca Al-Quran. Kerana Quran itu sendiri namanya zikir. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah mengatakan, kamilah yang menurunkan zikir dan kamilah yang berjaga. Sehingga dalam hadis Muslim, alif lam mim 3. Alif 10 kalau dibaca 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, dan mim 10 kebaikan. Bagaimana kalau baca sampai satu surah? Pahala yang berganda-ganda. Di bulan Ramadan juga akan digadakan pahalanya. Cuma ya, saya penasihatkan supaya Quran ini tidak melaknat kita. Ada berapa banyak orang yang baca Quran, tapi Quran baca dia, apa laknat dia.
Kalau boleh bacalah tajwid. Macam sikit kan. Ya. Selalu kita dengar orang baca apa ni kan. Dia tak afdalu zikri la ilaha illallah tu kita banyak. Itu memang betul. Itu Quran mengatakan. Ya, afdalu zikri annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Jadi dalam Al-Quran pun ada kalimah la ilaha illallah. Di dalam hadis pun ada kalimah la ilaha illallah. Ya. Jadi afdalu zikri, kerana apabila kita menyebut la ilaha illallah, bukankah Nabi Musa pernah minta kepada Allah SWT, ya Allah, berilah aku satu kalimah dengannya aku berzikir dan dengannya aku menebus dosa. Maka Allah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, katakanlah la ilaha illallah. Nabi Musa pun mengatakan, ya Allah, semua orang boleh katakan. Artinya semua orang mudah katakan. Sampai saya dah cerita tu tidak, di tempat saya itu, di depan Camp Majidi, sekarang Camp Majidi tak ada, ada satu syarikat electrical. Saya pekerja-pekerja saya pun ambil barang kat situ. Jadi dia selalu offer saya benda-benda yang jadi saya gurau-gurau dengan dia. Satu freeze yang besar, tak salah saya 2,000 lebih. Saya minta 1,000, gurau-gurau. Dia mengatakan la ilaha illallah, mana boleh jual? Cina. Dia boleh cakap Jawa, boleh cakap Buaya, cakap Melayu. Sebab customer di situ dia boleh istighfar. Saya terkejut. Cakap kalau jual dengan aku 1,000 aku ambil lah, cash. La ilaha illallah, mana boleh? Depan dia ada tapek kong tu. Betul kata Nabi Musa, semua orang boleh cakap. Dan kalau orang tahlilan malam Jumaat, berapa kali dia baca? La ilaha illallah, la ilaha, berapa kali? 100 kali. Tapi lepas tu buat syirik. Saya dengar sendiri di Singapura, di Masjid An-Nur. Kebetulan saya masbuk dengan adiknya Faisal yang selalu ikut saya. Lepas doa yang pertama, doa yang ketiga. Doa pertama panjang, kemudian hadiah Fatihah kepada Rasulullah, doa penutup. Ya Yasin, ya Yasin, bi barakati Yasin sallallahu alaihi wasallam, diminta kepada Yasin. Ya Abdul Qadir Jailani aghithna, ya Abdul Qadir Jailani aghithna, ya Abdul Qadir Jailani aghithna. Kita akan baca istighatsah sekejap lagi. Dia minta kepada Yasin. Siapa Yasin di sini? Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad Yasin pun tidak ada hadisnya yang sahih. Kemudian Abdul Qadir Jailani, di mana Abdul Qadir Jailani? Diminta pertolongan dengan Nabi Muhammad dan dengan Abdul Qadir Jailani. Aghithna, lindungi kami, tolonglah kami. Ya. Dia dah baca la ilaha illallah 100 kali tau. Tetapi ujungnya syirik. Ini namanya talbis syaitan atau makruh syaitan. Saya katakan tadi, awal bagus, pertengahan bagus, penutupnya habis syirik. Kenapa? Tak belajar. Dan ustaz-ustaz kita cukup sifat 20. Tak hafal, tak hafal, belajar cukuplah. Kalau nak hafal sifat 20, saya nak tanya, ini semua mantan belajar sifat 20, siapa hafal? Okey, Faizal? Betul kan di sekolah kita belajar? Dari sekolah rendah, sekolah menengah, kita tetap belajar sifat 20. Jumpa sekarang dah ditukar. Ya, ustaz-ustaz kita dulu, Ustaz Radhi, beberapa orang ustaz minta kementerian supaya ditukar. Cuba. Sekolah menengah tukar kepada tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu pun mereka tak tahu yang mengajar orang belajar sifat 20 kena mengajar tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Macam mana betul? Idza usidal amr ila ghairi ahliha fantazuru sa'a. Apabila diberikan satu urusan kepada bukan pakarnya, tunggulah kehancurannya, hancur. Sedangkan tauhid paling mudah, jadi beri kepada pakarnya. Beri kepada pakarnya, dia akan mengajar dengan betul. Jadi afdalul zikri annahu la ilaha illallah, itu memang benar. Jadi itu namanya ibadah lafziyah, ibadah yang dilafazkan. Itu adalah sebagaimana di sini, iaitu seperti melafazkan syahadah la ilaha illallah disambung dengan Muhammadar Rasulullah. Membaca Al-Quran, berdoa, berzikir dengan zikir-zikir Nabi dan selainnya yang berbentuk ibadah lafziyah. Jadi kalau ini semua kerana Allah Taala, dia tidak dicampur dengan bid'ah. Simple dia orang nak buat bid'ah. Misalnya Allahumma salli ala Muhammad disambung Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina ni walaupun ada ulama salah mengatakan boleh, tetapi hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh banyak perawi hadis. Hadisnya sahih. Rasulullah SAW tidak suka dipanggil dengan Sayyidina. Sebagaimana satu hadis,
seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW. Ya Nabina. Nabi memang dia Nabi. Ya. Ya khairana. Dia memang orang baik. Ya ibna khairana. Wahai anak orang baik kami. Ya Sayyidina. Rasulullah SAW mengatakan, diam. Berhenti kau. Kau jangan angkat aku melebihi apa yang Allah sudah angkat. Katakanlah bahawa aku ini abduhu wa rasul. Tapi orang kasak-kasak pakai Sayyidina. Malah ila hadratil Mustafa Nabina wa Habibina wa Syafi'ina, apa lagi? Wa Maulana, baru Al-Fatihah. Banyaknya dia bagi. Sayyidina Rasulullah tak suka, macam-macam dia bagi. Cuba lihat degilnya manusia. Jadi kebiasaan payah. Dah jadi akar umbi, celik mata. Maknya, bapaknya, datuknya, neneknya ajar tu. Dah umur 20 tahun, 30 tahun, antara nak cabut senang. Lagi-lagi dah umur 40 tahun, antara nak cabut, subhanallah, 2 kali dipikir. Ya, aku turun-temurun dah ni. Makanya ada orang mengatakan, sebagaimana korang mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina aba'ana. Tetap kami mengikut apa yang dicipta oleh mak bapak kami, yang turun-temurun. Walaupun Quran mengatakan bahawa walaupun mak bapak kau bodoh, Quran mengatakan kan, bagi mereka jangan cakap mak bapak aku bodoh, mustahil katanya. Quran tu ilmu, dia tak mau ikut. Hadis tu ilmu, dia tak mau ikut. Mak bapak disanjung. Kita disuruh menghormati mak bapak, tetapi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Kemudian teruskan yang ketiga, ibadah badaniyah. Apa dia? Sembahyang. Ya kan? Pergi haji. Di samping ada ibadah i'tiqadiyah, lafziyah, maka diiringi dengan badaniyah. Iaitu seperti berdiri, rukuk dan sujud semasa mengerjakan sembahyang, berpuasa, mengerjakan kerja-kerja haji, jihad dengan membawa senjata dan sebagainya dari jenis ibadah badan ataupun jasmani atau fizikal. Ibadah maliyah. Ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah beribadah dengan cara mengeluarkan harta atau kemudahan, iaitu seperti zakat, infak, hibbah, sedekah. Dan ini juga termasuk ibadah yang dikatakan ibadah berupa jihad, yang mana Allah mengatakan jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jihadlah dengan wang kamu dan diri kamu. Jihad dengan wang, kalau kita ada duit, cukup holnya, cukup nasabnya, kita keluarkan zakat, itu jihad. Sebab apa? Banyak orang tak keluarkan zakat. Zakat ni, zakat harta, hukumnya wajib. Sehingga bila Rasulullah wafat, ada segulungan tidak mau bayar zakat harta, maka diperangi. Sepakat ahli surah Abu Bakar, Umar dan Osman, mereka diperangi sampai berapa ramai yang mati. Jadi bila kita keluarkan zakat, bermakna kita jihad, memenuhi perintah Allah, jahidu bi amwalikum. Zakat ada dua, zakat wajib dan zakat sunnah. Zakat sunnah dikatakan infak, sedekah, hibbah. Kalau orang miskin yang memerlukan, sama ada kita beri dia namakan sedekah ataupun infak. Bagi orang kaya, kita katakan hibbah. Katakan orang kaya ni duitnya banyak, tapi dia tak tahu apa yang diperlukan. Tiba-tiba kita kasih satu buku akidah, kita bagi. Itu bukan sedekah orang kaya, itu hibbah. Pahalanya sama seperti memberi orang miskin. Kalau yang kita berikan itu sangat diperlukan olehnya. Ya, tapi kalau dia dah banyak benda, satu benda kita bagi, membazir nanti, itu haram hukumnya. Katakan dia kat rumahnya banyak beras, tiba-tiba nanti zakat fitrah kita kasih dia beras, tak sah beras tu. Tapi kalau kasih buku misalan yang bermanfaat, itu wajib dibaca olehnya. Okey, kita teruskan dulu. Jadi ibadah maliyah sebagaimana di sini, iaitu seperti mengeluarkan zakat, zakat yang wajib, sedekah, infak, hibah dan sebagainya. Satu lagi ya, bagi muslimah di belakang tu, orang bermazhab Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengatakan wala tukalliduni idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Jangan taklid kepada aku jika kamu dapati hadis yang sahih, itulah mazhabku. Apa dia? Orang-orang kita ni bermazhab Syafi'i, bila pakai emas yang dipakai, maka tidak keluarkan zakat. Adapun fatwa Imam Syafi'i yang mengeluarkan wajib dikeluarkan zakat, diambil hadis Aisyah. Tetapi sababul wurud hadis ini, Aisyah tidak mengeluarkan zakat harta yang ada padanya, kerana harta itu bukan dia punya. Untuk anak yatim, yang harta anak yatim yang belum akil dan baligh. Yang belum akil dan baligh tidak ada kewajipan hukum-hukum taklifi.
seperti sembahyang, puasa, zakat dan seterusnya. Jadi maka Aisyah tidak mengeluarkannya. Tetapi kalau wang itu kita punya, harta kita, yang akil balik, saya rasa di belakang tu dah akilan balik, hatta yang dikatakan emas perhiasan yang dipakai atau tidak dipakai, itu wajib keluarkan zakat. Wajib keluarkan zakat. Tapi ada orang pula, oleh kerana kalau kata Imam Syafi'i dipakai tak keluarkan zakat, maka dipakai yang ni 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, supaya terus dipakai. Ini sama seperti menipu, ya. Ingat dia, keluarkan zakat tu jihad. Jihad bil amwal. Bukan semestinya jihad bil amwal tu orang perang kita kasih duit, atau negara perlukan duit untuk perang kita bagi, tidak. Jihad bil amwal antaranya adalah keluarkan zakat. Sehingga orang zakat harta ni, ya, zakat duit dan bank dikeluarkan, tapi emas dia tak keluarkan. Saya pernah di Perlis dulu, Datuk Wan Mat ajak saya ke rumah satu datuk. Saya tengok di rumahnya, dia punya perhiasan pinggang-pinggang perak. Berapa lemari saya tengok, subhanallah. Saya tengok keris dia, medal dia dan sebagainya. Bila tengok dia punya pinggang perak, saya tanya, Datuk keluarkan zakat tak? Terperanjat dia. Nilai semua tak keluarkan zakat, subhanallah, besok di depan Allah Taala wang ni jadi masalah. Alhamdulillah, Datuk ni ikut dikeluarkan zakat. Bukan sikit, puluhan ribu dengan harta-harta emas yang dia simpan tu. Jadi ingat dia, Muslimah di belakang ada orang dulu tali pinggangnya perak. Banyak barang-barang perak yang dikeluarkan zakat, emas dan perak. Jangan emas saja, dicampur emas dengan perak itu berapa nilainya, maka disatukan. Begitu juga duit-duit dalam bank, duit-duit yang dalam rumah. Sebab ada orang dalam bank dikeluarkan zakat, yang di rumah bawa pantal, dalam tabung dia tak pecah. Sedangkan dikumpul keseluruhannya, dijumlahkan baru keluarkan zakat. Ramai yang keluar zakat silap. Lihat dia, kalau silap keluar zakat, tak ikut sebagaimana saya katakan contoh, maka tidak sah. Walaupun ikhlas nak keluarkan, tapi tak ikut contoh. Yang mana ikut contoh, semua harta dikumpulkan 1.5 dikeluarkan zakat. Dan kalau tidak, ditakuti sembahyang antum, puasa antum, zakat antum sia-sia, kerana rukun Islam 5 perkara, yang antaranya keluarkan zakat. Ini yang banyak careless, yang banyak cuai. 1.5 atau 2.5? 2.5. Maaf. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Allah berkati anda. 2.5. Betul kan kalau saya silap, tersasul. 2.5 bukan 1.5. Jadi keluarkan zakat. Ini jihad. Apa jihad? Sesuatu yang berat kita lakukan, tetapi pahalanya besar. Tak keluarkan zakat, menjazahkan puasa, menjazahkan solat, menjazahkan haji, dan la ilaha illallah kita boleh batal. Kalau man taraka as-salat muta'ammidan faqad kafar, meninggalkan solat dengan sengaja kafir. Abu Bakar, Umar, Osman sepakat mengatakan tidak boleh dibezakan kewajipan zakat dan solat, sehingga yang tidak mengeluarkan zakat semasa Rasulullah wafat diperangi. Bukan sikit yang mati, beratnya. Bermakna zakat itu jihad, sehingga orang tak keluarkan zakat, kita jihad perangi dia. Ingat dia, jangan ada harta kita simpan. Oh, ini aku punya, orang miskin tak layak dapat. Kenapa orang miskin, apa katanya, malas? Yang paling banyak dalam syurga orang miskin. Tapi jangan minta jadi miskin. Minta kepada Allah sebanyak-banyaknya. Allah Maha Kaya. Meminta miskin tidak boleh. Walaupun penghuni syurga yang teramai adalah orang miskin, dan penghuni neraka paling ramai wanita. Nanti kalau ditanya kenapa, kita bincang kemudian. Okey, ibadah tarkiyah. Apa itu ibadah tarkiyah? Ibadah dengan cara meninggalkan yang maksiat, batil ataupun kemungkaran. Yang mungkar, maksiat dan batil. Iaitu seorang Muslim hendaklah meninggalkan segala yang diharamkan. Kalau boleh yang makruh juga ditinggalkan. Ada orang mengatakan ini makruh. Makruh ada dua. Satu makruh tahrimiyah. Jaga-jaga antum. Makruh tahrimiyah, makruh dikatakan makruh tapi haram. Ya, itu kaedah ni dulu masyhur, tapi sekarang jarang orang gunakan. Orang sekarang mengambil hukum taklif yang 5, wajib apabila dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Haram, melakukan berdosa, ditinggalkan berpahala. Makruh, dilakukan tak dapat apa-apa, ditinggalkan apa dia?
dapat pahala. Jadi makruh ada dua. Makruh dikatakan makruh yang haram, dan satu makruh yang dikatakan dilakukan tak dapat apa-apa, ditinggalkan berpahala. Tapi karahah tahrimiyah itu yang dikatakan makruh yang haram. Nanti kita bincang kemudian ya, sebab tak cukup waktu. Perbuatan yang membawa kepada kesyirikan dan bid'ah terutama wajib kita tinggalkan, berpegang dengan syariat Allah. Maka inilah yang di antara jenis ibadah tarkiyah. Ibadah tarkiyah ialah ibadah yang diberi pahala seseorang muslim yang meninggalkannya kerana telah meninggalkan yang diharamkan semata-mata kerana Allah. Kerana Allah, bukan meninggalkan kerana tak boleh buat lagi. Ada orang buat tapi tak ada benda tu lagi, dia tak buat. Itu bukan meninggalkan kerana Allah, tapi meninggalkan tak ada benda tu. Dan berdosa apabila ia melakukannya kerana tidak mentaati Allah dalam perkara yang telah diharamkan. Jadi ini mudah, saya ringkaskan seringkas-ringkasnya, dan lanjutannya boleh kita lihat dalam buku di antaranya yang ditulis oleh Ibn Qayyim al-Jauzi. Seperti buku Talbisu Iblis, ada memperkatakan tentang hal-hal seperti ini. Jadi buku tu panjang, saya ringkaskan, masukkan di sini. Lihat dia. Menurut syarak, setiap amal kebaikan dianggap sebagai ibadah dan mentauhidkan Allah jika ia dikerjakan dengan ittiba pertama kepada Al-Quran, sunnah, kepatuhan dan ikhlas yang kedua, dan ikhlas semata-mata kerana Allah. Antara termasuk beberapa perbuatan atau amalan yang akan dijelaskan di bawah ini. Pertama, lihat di halaman 153, seruan atau doa. Ini yang membatalkan tauhid uluhiyah. Perkara-perkara yang boleh membatalkan tauhid uluhiyah bila menyeru selain Allah. Kita teruskan dulu penjelasan di bawah. Berdoa dan berseru dianggap sebagai tauhid ibadah, tauhidul ibadah, kerana amat jelas bahawa sembahyang itu sendiri secara bahasa diistilahkan sebagai doa, berdoa. Ini berdasarkan kepada pengistilahan bahasa dan syarak tentang pengertian sembahyang atau solat. As-salatu lughatan ad-du'a. Sembahyang itu menurut bahasa ialah doa, kerana banyak permohonan di dalamnya. Terdapat hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, antaranya dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan lafaz ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otak inti segala ibadah. Jadi doa ini adalah besar di sisi Allah SWT, sehingga orang yang tak berdoa sombong. Nabi mengatakan orang yang tak berdoa sombong. Doa ni kadang-kadang berbentuk zikir, kadang-kadang terus bentuk doa angkat tangan kepada Allah Taala. Ya, seperti doa itu sendiri zikir. Tapi ada zikir yang umum, ada zikir yang khusus. Seperti kita nak masuk tandas, berdoa tu tapi kita berzikir. Ya kan? Keluar tandas, kita berdoa tapi kita berzikir. Nak masuk rumah, kita berdoa tapi berzikir. Ada yang dikatakan zikir-zikir khusus. Okey. Ada dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahawa doa dan seruan seseorang itu ialah ibadah, iaitu ibadah yang berupa mentauhidkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Katakanlah, serulah, sebab surah itu adalah doa. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahman adalah nama dan sifatnya. Dan di ayat yang lain, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Bagi Allah asmaul husna, jadi dikenali oleh orang kita 99 nama. Serulah salah satu namanya, dan tinggalkan orang yang tak mau menyeru nama Allah tapi dia menyeru nama lain. Kau dulu Lata, Uzza, Manata. Kalau orang sekarang Habib Noor, apa lagi? Abdul Qadir Jalani. Apa lagi? Banyak lagi lah yang saya tak. Ya, Nabi Muhammad sendiri diseru. Ya, ya Husain, ya Hasan, ya Husain. Itu Syiah dan sebagainya. Ini syirik. Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Engkau seru terus kepada aku perkenankan. Betul kan? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah mengatakan, jika siapa saja meminta, maksud minta di sini artinya berdoa kepadaku, aku perkenankan doanya dan aku dekat kepadanya. Jadi orang yang
terus menyeru Allah, Allah dekat kepadanya. Kenapa melalui perantaraan? Kenapa melalui perantaraan? Perantaraan pula orang-orang yang sudah mati. Berperantaraan dengan orang mati itu syirik hukumnya. Sebab Quran mengatakan wala tad'u ma'allahi ilahan akhara. Ingat ni, jangan kamu seru bersama Allah seruan-seruan yang lain. Jadi serulah Allah, kemudian jangan seru yang lain. Kalau ya Allah, ya Muhammad, ya Habib Noh, ya siapa lagi, Abdul Qadir Jailani, entah siapa lagi, syirik hukumnya. Orang sama niat selalu kan. Apa dia? Orang sama niat selalu. Dan Maksudnya? yang mengamalkan Qadir apa ni, Abdul Qadir Jalani ni kan. Orang sufi biasanya ikhwan, ya akh, dia akan menyeru selain Allah SWT, kerana itu syaratnya. Sebab sufi kena baiat dengan syekhnya. Kalau tidak baiat, dia tidak dianggap sebagai ahli tarikatnya. Dan sufi berpecah dengan ribuan tarikat yang ada. Kerana di Singapura, sebagaimana satu majalah mengeluarkan, paling-paling ada 25 tarikat sufi yang mengkafirkan antara satu dengan lain. Di Indonesia 100 lebih. Dia ada nyanyian dia tu. Ya, Mesti nyanyi. Abdul Qadir Jalani alami. Subhanallah. Kuatkan sikit. Lagi sekali saya nak dengar. Yang tu memang saya tahu lah kan. Ya. Kan dia berkenan memang mereka memuja seperti Abdul Qadir Jalani. Apa hukumnya? Apa Bagi hukumnya? saya tak boleh lah. Jangan cakap tak boleh, hukum terus. Hukum haram lah. Jangan cakap haram. Yang jelas apa dia? Syirik. Syirik. Jangan main-main, jangan cakap haram. Semua benda boleh haram. Tengok perempuan pun haram. Tapi ini syirik. Satu haram yang dosa saja, satu haram yang syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Maka kita katakan itu syirik supaya ditinggalkan. Lihat, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kau syirik, batal amalan kau dan kau menjadi golongan yang rugi. Katakan syirik langsung. Orang takut nak katakan bid'ah, dia orang tak mau tegur. Oh, ini menyalahi sunnah. Yang menyalahi sunnah itu bid'ah lah. Ada lagi ustaz? Ada ustaz yang lain? Menyalahi sunnah bid'ah ada lain? Bid'ah lawannya? Sunnah lawannya? Menyalahi sunnah warna bid'ah. Dia takut, oh jangan sebut ustaz, bahaya. Hantar katakan kau tak sebut lagi bahaya. Macam tadi, kita tak sebut syirik lagi bahaya. Orang akan mengatakan tak ada benda apa. Jadi kita katakan langsung syirik. Saya dalam bahasa apa Melayunya orang katakan keras. Saya tak kisah. Keras dari segi yang benar itu dituntut. Saya katakan bukan keras, sepatutnya kita katakan tegas. Tegas. Dan orang sufi, budaya dia dalam hidupnya nyanyian. Iya, mesti menyanyi. Yang paling teruk saya pernah tengok dia bukan nyanyian saja, dia nyanyi macam bertemayul. Dia sembahkan macam di Pakistan tu. Iya. Qadri lah. Subhanallah. Dia memang sembah dia. Memang Dia sujud terus. Okey, dalam YouTube ada satu tarikat, gurunya keluarkan dia punya najis, istilahnya tai dia. Tahu pengikut dia makan. Yang jatuh pengikut dia kutip tu makan. Saya subhanallah tengok gurunya keluarkan dia punya tai, pengikutnya semua makan. Ini nak menunjukkan pengikut dia setia dengan dia. Ya amanal qaifi salimna minal nafaq tu macam mana? Itu apakah nama Allah? Ya amanal khaifin. Ya amanal khaifin, wahai yang mengamankan ketakutan. Ada tak Asmaul Husna ya amanal khaifin? Ya amanal khaifin itu menterinya Firaun. Ya. Itu saya nak tanya. Maka ditanya Haman. Tapi ditukar ya amanal khaifin. Asalnya adalah menterinya Firaun. Wahai yang mengamankan ketakutan. Maka dia minta ketakutan daripada tindakan Firaun. Maka dia menolong sebahagian daripada rakyatnya supaya jangan dizalimi oleh Firaun. Maka diceritakan di dalam Quran dan hadis, itu bukan Tuhan, itu adalah menterinya Firaun. Yang kita dalam sekolah-sekolah pun diajarkan, di masjid-masjid diajarkan. Ini tekan anak katakan bid'ah belajar di mana? Lepas sembahyang, ya. Malah masuk dalam berita harian. Saya katakan itu adalah boleh membawa kepada kesyirikan. Jangan dibaca doa ni. Ya amanal khaifin. Salim liman nakhaf. Itu jangan dibaca, ya. Ingat? Siapa yang dah hafal ni, itu syirik bukan bid'ah.
Sebab itu bukan menyeru Allah, menyeru menterinya Firaun. Aman. Sedangkan menteri Firaun pun tak beriman. Jahilnya orang kita. Saya pernah ditegur bila di satu tempat saya jelaskan benda ni. Ahli jawatankuasa mengatakan, Ustaz tak dipanggil lagi kerana benda ni kami semua baca. Ana prinsip anda senang. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Bila melihat kemungkaran, hendaklah kamu ubah dengan tangan kamu. Tangan di bawah mana? Kemampuan kita. Fa illam yastati' fa bi lisani. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Wa dhalika adhaful iman. 3 cara diajar oleh Rasulullah dengan kemampuan kita. Pertama, kedua dengan ucapan kita. Ketiga dengan hati benci. Tapi yang ketiga adhaful iman, bukan dhaif. Tanya ustaz ni. Adhaf. Kalau kabir, Allahu kabir, tak boleh. Allahu akbar, yakni maha besar. Dhaif, adhaf, sangat lemah. Saya tak mahu seperti itu. Begitu juga kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ni muslimah di belakang kita ni semua dilahirkan oleh Allah Taala untuk menjadi umat yang terbaik. Apa kerjanya untuk menjadi umat yang baik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh yang ma'ruf dan menahi mungkar. Mungkar paling mungkar itu syirik. Orang bertanya melalui kertas, Ustaz, boleh tak kami baca? Saya jelaskan bagaimana cerita ni, cerita Fir'aun dan kekejamannya. Kemudian saya bawa cerita ni. Lepas kuliah, rupanya ahli jawatankuasa bukan nak dengar kuliah kita. Sebab apa? Dia bangga orang ramai, dia bangga dapat duit. DJ ni dapat apa? Dapat duit, masuk tabung. Dia tak mau dengar. Dia rasa dia dah pandai, dia dah super. Tapi bila dengar ada orang mengatakan, ustaz tu mengatakan tak boleh baca doa ni, dia datang lepas kuliah. Jadi dia tengah, anak tanya, you dengar tak saya jelaskan tadi? Saya tak dengar, saya kat dalam bilik. Dengar dulu. Jadi dia tak boleh kompromi. Dia mengatakan, jamaah kami semua dah baca tu lepas sembahyang, betul kan? Lepas sembahyang ramai-ramai jadi nyanyian. Ini syirik, ikhwan. Lihat, saya katakan pintu-pintu kesyirikan, walaupun kita dah berjaga-jaga, kadang-kadang ada di masjid, ada di rumah, ada di mana-mana. Saya katakan seni permainan syaitan yang kita tak dapat elakkan kecuali dengan Quran hadis. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima falan tadillu abada. Aku tinggalkan kamu 2 perkara, selagi kamu pegang kepada keduanya kamu tak akan disesatkan oleh syaitan buat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnat Rasulih. Berapa ramai orang tak mahu pada kitab Allah. Tetapi yang diikut sebagaimana saya katakan, wa in tuti aktsara man fil ar yudilluka an sabilillah. Jika kau taat kepada orang yang di luar ni, yang banyak ni, yang tak ada ilmu, dia akan sesatkan kamu di jalan Allah. Di antaranya ni, orang ramai baca, dia masuk baca. Orang tak pernah baca, tiba-tiba bila masjid baca ramai-ramai, takkan aku tak baca katanya. Nanti tak dapat pahala. Yang mana Ustaz? Lepas sembahyang dia tengok, dia tak pernah dengar lagu ni, sedap pula dia baca. Arab pula ya. Bila Arab tu macam Quran, dijoin sama. Lama-lama di syok hari-hari, lama-lama hafal. Sembahyang seorang pun lepas sembahyang, lihat. Bagus awalnya, bagus pertengahannya, penghujungnya syirik. Kadang-kadang awalnya syirik, pertengahannya bagus, akhirnya bagus. Maka jadi talbisu iblis atau makruh syaitan. Jadi tauhid adalah penyelamat kita daripada penipuan syaitan seperti ini. Tapi banyak orang tak suka belajar tauhid. Belajar tauhid lembik. Tapi kalau belajar fikir boleh hukum orang. Bid'ah, syirik dan sebagainya. Ya kan? Haram. Kita belajar bukan nak hukum orang. Janganlah bila belajar terus jadi mufti. Hukum sana, hukum sini. Kita belajar nak selamatkan orang, betul kan? Kita belajar untuk menyelamatkan orang, untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Kita teruskan ya. Kita ada waktu sedikit lagi. Sebab kita ada subjek kedua tentang puasa, InsyaAllah. Mana Salman? Bukunya dia bawa. Nanti minta ke pihak Al-Faqih dapatkan buku tu. Jadi sabar dulu. Tengok ya di dalam Al-Quran, lihat sama-sama dalam surah Yunus ayat 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idan minadh zalimin. Dan janganlah kamu menyeru. Jeru di sini maksudnya menyembah dengan cara seruan apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Orang mati
tidak akan beri manfaat dan mudarat kepada antum. Maka jangan diseru. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Zalim bracket sesat. Sepakat ulama tafsir mengatakan zalim di sini adalah sesat. Ya. Kalau begitu termasuk orang-orang yang sesat. Yang zalim artinya yang sesat. Begitu juga dalam sebuah hadis Ahmad, Daud, Tirmizi, Ibn Majah dan ramai perawinya kalau kita lihat dalam footnote di bawah. Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwa al-ibadah. Thumma qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Pahami ayat ini ya, ikhwan, cuba lihat. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, doa atau seruan itu adalah ibadah. Kemudian baginda membacakan yakni firman Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku sahaja, nescaya akan ku perkenankan bagimu. Yakni yang kita pinta Allah akan perkenankan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombong, yakni orang-orang yang tak berdoa adalah orang yang sombong. Sesungguhnya orang-orang menyombong diri dari menyembahku, yang berdoa kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Apa artinya? Kita katakan suruh Allah, jangan suruh Abdul Qadir Jalani. Dia suruh juga Abdul Qadir Jalani. Bagaimana sombong? Kita kata jangan suruh jin, sebab dukun-dukun ni suruh jin. Dia pun tetap suruh jin, patut suruh Allah. Dan begitu juga menyeru malaikat. Ada orang menyeru malaikat. Malaikat Allah jadikan ada tugas sendiri. Dia tak akan tinggalkan tugasnya. Jibril misalnya dah habis tugasnya, cuma malam Lailatul Qadar dia sebagai guide untuk bawa malaikat ke langit dunia itu sahaja. Okey, kita sampai di sini. Hari ini berapa hari bulan sahabat? 30. Tulis ya supaya saya tanya nanti tak ingat. Okey, kalau ada soalan ambil beberapa soalan. Teruskan. Kalau ada. Ini kalau berkenaan zikir atau ayat tadi kan. Sekarang ni kalau kita pergi ke masjid-masjid, kita dapat membezakan yang mengajar zikir itu bukan sembarang orang, ustaz-ustaz kita, imam kita. Jadi kita tidak mengetahui yang mana dia punya yang betul itu. Contoh dia kata ya tuan sudah saya jalani PPP yang lagu mati itu kan. Kemudian ya amal qaif standing ni apa tu kan. Ada juga yang mengatakan, ni saya nak tanyalah, betul atau tidak betul. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada ma pasti artinya dia macam ini pun dibaca oleh tarekat Arkam terutama. Tarekat Arkam menghafal dan membaca ramai-ramai lepas solat. Fi kulli lamhatin wa nafasin ada. Dia ada sambungannya lagi. Al-Quran lagi dia, ikhwan. Hadis Muslim dari Ali radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, al-ilmu huwa ad-din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu yang kamu pelajari itu adalah agama kamu. Ilmu yang kamu pelajari adalah agama kamu. Maka kamu lihat daripada mana kamu ambil ilmu. Makanya sebagusnya kalau kita nak pelajari sesuatu ilmu daripada seorang ustaz, kita tanya kepada ustaz kita. Kita kenal tak? Kalau salaf tak kenal dengan lain. Mustahil. Tanya ustaz di ujung. Daripada utara sampai selatan kita tahu ustaz-ustaz salaf. Ini memang pengalaman saya. Ya. Jadi kalau kita dah ikut manhaj seperti ini, kita ada ustaz-ustaz, tanyakan kepada ustaz kita. Ustaz di masjid yang mengajar ni, apakah ustaz salaf? Kalau bukan ustaz salaf, bahayanya kita akan terpesong. Karena hadis Bukhari, al-mar'u ala din khalili, fanzur amman man yukhaliluh. Teman kamu, guru kamu antaranya jadi teman kamu adalah sebab guru jadi teman yang rapat. Rasulullah SAW katakan ya ashabi, wahai sahabatku. Jadi kita bersahabat berteman. Dengan guru disuruh berteman, sehingga dikatakan sahabat. Ya, Rasulullah SAW dengan dikatakan sahabat Rasulullah SAW. Seseorang mengikut siapa jadi sahabatnya. Kalau sahabatnya orang sunnah-sunnahlah dia. Kalau gurunya sunnah-sunnahlah dia. Kalau gurunya bid'ah-bid'ah. Sehingga Rasulullah SAW mengumpamakan senang supaya badui-badui yang tak pernah membaca dan menulis dia faham. Diumpamakan seperti bersahabat dengan penjual minyak wangi
ataupun bersahabat dengan tukang besi. Bersahabat dengan penjual minyak wangi, sekurang-kurangnya kita dapat bau wangi, ataupun dicolik supaya kita dapat wangi. Tapi bersahabat dengan tukang besi, kalau dululah akan terpantul arang tu akan membocorkan baju kita, dan ataupun keluar dengan bau yang tidak bagus, sebab ada berpeluh dengan bau besi dan sebagainya. Jadi di mana kita belajar? Dan saya katakan ya, dengan hujah-hujah nanti kalau diminta, menghina guru fasik, Allah akan tarik ilmu tu. Qubidal ilm min asyarati sa'at qubidal ilm. Di antara tanda-tanda hari kiamat, ilmu akan ditarik. Bagaimana ditarik? Ulama dimatikan dan keberkatan diambil kerana menghina ulama. Lalu ulama warasatul anbiya, bagaimana dihina? Ulama pewaris Nabi. Jadi ikhwan, jangan dihina guru antum. Tolonglah. Ini bukan kami minta, tapi hak kami. Kami tak minta, tapi Allah sudah menentukan. Saya ada buku satu, kewajipan menuntut ilmu, baca di situ. Quran, hadis berpuluh menyuruh kita menghormati guru kita. Saya bacanya insya-Allah. Ya. Saya suka orang lain baca. Nanti kata orang pilih, ustaz pilih. Bolehkah seorang wanita dalam keadaan haid meruqyahkan anaknya? Itu yang pertama. Iya. Okey, baik, baca yang pertama dulu. Di dalam hadis yang saya dah tulis dalam satu buku berkenaan laki-laki haid dan nifas masuk masjid, di situ tidak ada larangan perempuan haid atau nifas membaca Al-Quran, ataupun laki-laki hadas besar membaca Al-Quran. Tidak ada. Tidak ada larangan. Dan antara dalilnya, Aisyah radhiyallahu anha pada bulan haji dia menangis. Di mana? Dalam masjid. Di dalam masjid, bukan di luar masjid. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang haji, kecuali tawaf dan solat. Bagaimana baca Al-Quran? Boleh? Boleh. Mereka mengatakan, yang bermazhab Syafi'i, yang bertaklid kepada mazhab Syafi'i, terutama bertaklid buta, mereka membawakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, la yamassuhu illa al-mutahharun. Kita mesti ingat di sini ayat la, apakah la nafiyah ataupun la nahiyah. La di sini adalah la nafiyah, dinafikan bahawa Quran ini semasa di Lauh Mahfuz tidak pernah disentuh kecuali oleh malaikat. Maka di sini bukan larangan tetapi penafian. Cerita pasal malaikat yang menjaga Al-Quran semasa di Lauh Mahfuz. Jadi la yamassuhu illal mutahharun, mutahharun yang dibersihkan, bukan membersihkan diri. Itu berbeza dalam bahasa Arab. Sehingga ya ada orang-orang yang tak suka kepada Islam, dia mengatakan Quran ini tak betul. Cerita pasal apa? Cerita Nabi Adam dengan malaikat. Bukankah malaikat bertanya kepada Allah, ayaj'aluna fiha may yusidu fiha wa yusfiku dima? Bila Allah mencerita kepada malaikat akan dijadikan Adam, apa kata malaikat? Apakah engkau akan jadikan Adam dengan keturunannya yang akan menumpahkan darah, berperang, membunuh-bunuhan? Jadi orang mengatakan, macam mana malaikat lebih tahu daripada Allah? Kalau tak baca tafsir, memang itulah jawapannya. Sebenarnya malaikat semasa menjaga Al-Quran, semasa di Lauh Mahfuz dibaca oleh malaikat, sehingga malaikat tahu bahawa Allah akan jadikan Adam, dan dalam Al-Quran Adam keturunannya akan bertumpah darah. Jadi malaikat bertanya, bukan malaikat tak tahu, cuma dia mengatakan, kenapa engkau ya Allah nak jadikan juga? Akhirnya Allah angkat Adam lebih mulia daripada malaikat. Jadi saja Adam apa dia? Disuruh sujud. Tapi yang tak mau sujud hanya setan. Ini bermakna yang dikatakan la yamassuhu illal mutahharun, itu la nafiyah, menafikan bahawa Quran semasa di Lauh Mahfuz pernah dipegang oleh makhluk yang lain. Dinafikan yang hanya memegang para malaikat yang menjaga Al-Quran. Subhanallah. Jadi kalau kita katakan bahawa untuk memperkatakan sesuatu di dalam agama, kalau tak ada dalilnya, lebih baik diam. Lebih baik diam. Ya. Okey, teruskan. Itu yang pertama. Boleh tak perempuan haid baca Al-Quran? Boleh. Boleh tak meruqyah? Ruqyah daripada Al-Quran, sebab itu hari kita dah bincang, alijiha bi kitabillah.
ataupun bil Quran atau bil hadis. Rawatlah orang yang sakit ini, kerana Fudail bin Iyad mengatakan sihir, orang yang kena sihir ni maradun minal amrat. Sihir ini satu penyakit daripada berbagai-bagai jenis penyakit. Maka disuruh oleh Rasulullah SAW, alijiha bil Quran, rawatlah dengan Al-Quran. Dan Al-Quran mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa hudan lil muttaqin. Dan diturunkan Al-Quran, kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, rawatan dan petunjuk bagi orang yang bertakwa ataupun orang yang beriman. Jadi boleh membaca Al-Quran untuk ruqyah dan baca Al-Quran nanti di bulan Ramadan. Kalau dalam keadaan haid dan nifas boleh baca Al-Quran. Iya. Maknanya orang lelaki berhadap besar pun Boleh baca Al-Quran. tapi memegang Quran. Memegang Al-Quran juga tidak ada masalah. Sebab ayat tadi yang dilarang memegang tidak ada. Kalau pakai ayat tadi, bukan larangan menafikan bahawa Quran itu dipegang oleh, Quran itu tak pernah dipegang kecuali dipegang oleh orang yang dibersihkan. Allah bersihkan. Siapa yang dibersihkan oleh Allah? Malaikat. Bukan orang yang membersihkan dirinya. Tapi saya tak ada ingat dengan satu dalil yang mengatakan ini, sebab masa dulu tak mungkin para sahabat walaupun mereka selalu suka membaca Quran, tak mungkin mereka sentiasa suci. Jadi maknanya daripada mula ni memang tak ada, kalau kita berhadap besar pun kita boleh baca. Sahabat pun dia tak ada suci, sentiasa dia Okey, jawapan saya senang. Dalam kitab Bad'ul Wahyi, buka saja kitab Bukhari, Bad'ul Wahyi, yakni permulaan turunkan wahyu. Di situ diceritakan Rasulullah SAW nulis surat, isinya apa? Al-Quran. Kepada siapa? Raja Farsi, Raja Rom, Raja Kipti. Apakah Rasulullah SAW tidak tahu dia orang tak pernah mandi hadas? Penulis SAW yang begitu ramai, bila ayat turun begitu panjang, Rasulullah SAW tak pernah tanya, engkau dah habis sembahyang belum? Kau nak tulis Quran ni? Tak tanya engkau ada hadas tak ada hadas. Kadang-kadang sahabat ada yang melambatkan mandi. Contohnya Umar jadi imam sembahyang subuh. Lepas sembahyang dia ingat belum mandi, dia bangun. Ya sahabat, aku belum mandi hadas. Sahabat tak ulang, tapi diulang sembahyangnya. Mana ada sahabat-sahabat juga melambatkan mandi hadas. Cuma dalam hadis, malaikat tidak mendekati orang yang hadas besar kecuali berwudu, paling-paling berwudu. Maka orang yang bersetubuh dengan isterinya atau isterinya sebelum tidur, bagusnya dia berwudu untuk didekati oleh malaikat rahmah. Jadi ikhwan muslimin dan muslimah boleh membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan tidak itu yang dijelaskan juga oleh Syekh kita Al-Albani. Tapi orang bermazhab Syafi'i, dia taklid dengan mazhab Syafi'i, kita hormati dia. Dia nak pegang dengan mengatakan tidak boleh, itu urusan dia. Tapi selesaikan urusan kita dulu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Dia teruskan. Tapi berdasarkan pada pengalaman lah. Ya. Bila nak suci sentiasa tu, mungkin sebab itu kita selalu tak mau pegang Quran. Memang. Dari kecil kita diajar jangan pegang Al-Quran kecuali ada wudu, maka kita dah terbiasa. Contohnya ya, kita babi ni oleh kerana najis, kita bukan kerana haramnya, kerana gelinya. Babi, betul kan? Asal babi je kita geli. Pasal dia kecil, dia dilatih babi ini najis benda yang kotor. Begitu juga anjing. Kita dah belajar anjing tu tak najis, nak pegang anjing pun masih tak mau. Masih apa? Terasa-rasa akidah yang lama. Ya, sedangkan kalau kita tengok unit anjing di Malaysia tak ada orang Islam, semua orang kafir. Sedangkan patutnya orang Islam belajar boleh pegang anjing dan sebagainya. Bab ni kita dah bincang. Okey, teruskan soalan. Soalan kedua, bagaimanakah cara terbaik mengelak dari bersalaman dengan yang bukan mahram, terutama sanak saudara jika mereka telah menghulurkan tangan tanpa memalukan mereka? Okey. Yang kedua pula saya tambah. Ya. Kalau di office kadang-kadang non-Muslim, Ya. dan kalau macam saya lelaki, dia perempuan, dia ulur tangan. Ya. Boleh tak saya berdalih dengan cakap tangan saya kotor? Memang tangan manusia terdedah pada bakteria. Jadi Ya. saya bagi dalih tangan saya kotor. Pakai Quran, pakai hadis langsung. Itu prinsip saya. Hafal ya hadis. Kata Nabi, ana la usafihun nisa. Kata Nabi, aku tak pernah pegang tangan perempuan. Al-lamsu zina, pegang zina. Okey, kita disuruh taat Allah, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri.
Jangan dimasukkan hadisnya, jangan diubah dalil ni dengan dalil kita cerita sendiri. Betul kan? Saya katakan dengan anak-anak saudara yang dah 2 sepupu, 3 sepupu ni, bila datang, ataupun anak saya yang perempuan bawa kawan-kawan di hulur tangan, saya katakan ini haram. Dengar, Nabi mengatakan ana la usafihun nisa. Nabi mengatakan aku tak pernah pegang tangan wanita. Begitu juga alam suzina. Kita baca terus terang. Dia nanti dia fikir. Tapi kepada orang kafir dia katakan, saya dulu berbisnes juga. Tanya anak saya, kawan-kawan di antaranya yang urusan bisnes, tentulah amoy-amoy kan. Wah, bila tahun baru amoy hulur tangan. Selamat tahun baru katanya, tahun hulur tangan. Anda cakap agama kami haram. Itu kawan-kawan semua sudah salam. Budak-budak Melayu semua dah salam. Cakap itu dia punya urusan. Dan kadang-kadang ya Cina bila ajak makan dia ajak saya. Sebab apa? Bila ajak saya, kawan-kawan dia tak berani order bia, minuman keras. Jadi selamat dia. Pasal beli mahal. Dia kata Pak Haji katanya, saya suka, dia panggil saya Pak Haji. Saya suka Pak Haji makan dengan saya. Pasal apa? Saya punya kawan-kawan semua takut nak beli bia dan sebagainya. Lihat, di Singapura ataupun di Johor, tengah-tengah kedai Melayu, tapi dia sewa, dia buat kios tau. Tapi kedai Cina. Betul kan? Banyak di Malaysia, di Singapura. Nanti Cina tu diminta benda-benda yang tak bagus, bia dan sebagainya. Tapi bila dengan anak dia tak berani. Jadi katanya selamat gua punya wang. Cuba tengok. Jadi Cina kalau kita hormati dia dihormat. Begitu juga masa Hari Raya Cina, saya tak ambil ampau-ampau ni. Kenapa? Itu budaya dia. Tapi kalau dikasih oren ke apa, tanya anak saya, bagilah. Berapa banyak saya ambil. Makanya saya tak berhari raya tempat dia. Ditakuti kita tasyabuh dengannya. Artinya kalau pergi hari raya untuk dapat ampau kan, Cina-Cina heran. Kawan-kawan saya tanya anak saya, kenapa you tak mau datang? You datang itu you punya raya, bukan saya punya raya. You datang saya punya raya tak apa. Dia faham, dia lebih menghormati kita. Sebab apa? Cina tahu bila kita menghormati agama kita, kita orang terbaik. Maka dipilih kami dulu. Saya supply, tanya Salman, kadang hantar dia barang. Saya punya tak pernah dikira. Tapi saya cakap dengan Salman kira. Sebab di belakang dia mungkin dikira. Depan saya takut dia nak kira. Dia percaya. Berapa banyak saya longgok turunkan barang, satu van ke satu lori, dia tak akan kira. Dia ambil receipt, dia sign dah. Tapi orang lain satu-satu dikira. Saya tengok kenapa Cina ni tak mau kira barang saya. Sebab dia percaya. Kenapa kita menghormati agama kita? Dia tahu agama kita terbaik, cuma dia tak mau tukar agama saja. Jadi kita terus terang kepadanya, agama kami melarang. Itu dakwah kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajarlah jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan Quran, dengan hadis. Ini cara kita berdakwah kan?